Kita teruskan dengan penemuan para ulama yang mendapati susunan ayat-ayat mengenai kauniyah, tentang bumi menjadi hamparan, gunung sebagai paku kepada bumi, adalah susunan yang menunjukkan perjalanan seorang musafir bersama dengan keluarga yang tersayang, transit seketika di satu lokasi, pasang kemah. Ini zaman dulu-dulu lah tuan-tuan. Kita kena kadang-kadang ni bila baca Quran ni, kita kena berada dalam suasana orang-orang yang pertama sekali menerima Al-Quran. Ya, mereka tak ada kenderaan kecuali unta, ya. Tetapi kita hari ni ada kenderaan. Lebih kurang sama dah tu. Ada kenderaan, mahu meneruskan perjalanan balik ke kampung, cuti tahun baru Cina. Jadi katakan kerana perjalanan terlalu trafik jam, terlalu sesak, apa berlaku? Kita akan transit seketika di mana-mana hotel. Kita check in satu malam sahaja kerana kesesakan terlalu dahsyat. Dan apakah yang kita lakukan sebelum perjalanan pada esok hari diteruskan? Sudah pasti perkara wajib, apatah lagi kita membawa keluarga. Kita akan pastikan bubur anak kita dah ready. Kita pastikan bekalan air mencukupi kerana susah nak berhenti bila dah masuk dalam jam. Kita akan pastikan minyak kereta mencukupi, tak ada sebarang masalah pada tayar cukup angin, dan yang paling penting, bekalan yang paling penting adalah tidur yang mencukupi. Jadi tak ada orang bila dia tahu dia akan berjalan jauh dan dia transit seketika, melainkan dia akan buat bekalan. Tidak bijak orang yang hanya berada di satu transit tidak melakukan bekalan yang mencukupi, akan menyusahkan perjalanannya nanti. Kalau minyak tak cukup, dibiarkan saja. Akhirnya kereta tersadai, sedangkan dia perlu meneruskan perjalanan, takkan nak berjalan kaki balik ke tempat jauh-jauh. Itulah keadaan kehidupan kita yang sebenar. Hidup kita ini hanya semalaman, cuma sebenarnya terlalu sekejap. Di dalam Al-Quran ada ayat yang Allah rakamkan orang-orang kafir akan ditanya, kam labithtum, berapa lama sebenarnya kamu hidup di dunia? Lalu mereka menjawab, labithna yauman aw ba'da yaum fas'alil 'adin. Kami sebenarnya hidup hanya satu hari, yakni satu malam, atau separuh hari. Jadi hidup kita ni sebenarnya terlalu singkat, terlalu sekejap. Tetapi ada orang merasakan dia sedang berada di satu tempat yang dia akan hidup selama-lamanya, kerana meyakini maut itu lambat lagi kedatangannya. Sedangkan Al-Quran, sila perhatikan tuan-tuan dan puan, alam naj'alil arda mihada, bumi, apa berlaku kepada pengembara apabila mengembara di siang hari? Sudah pasti dia menaiki unta, apa yang akan dilihatnya adalah keadaan muka bumi sebagai hamparan. Indah keadaannya kerana mereka menaiki unta, bukan kapal terbang. Jadi yang akan dilihat 360 darjah adalah padang pasir muka bumi Allah. Kemudian mereka perlu berehat, perlu transit, perjalanan agak memenatkan. Anak-anak dah mula buat onar, menangis, maka perlu transit di RNR mana-mana. Dan ketahuilah oleh anda, RNR pada zaman orang Arab dahulu adalah mesti tempat yang bernama jibal, gunung. Kerana tak akan kita nak pasang kemah, berehat satu malam di tempat yang terdedah, di tengah-tengah padang pasir. Tidaknya. Jadi mereka akan menyembunyikan diri di celah-celah gunung. Jadi masa kita nak pasang kemah tu, kita akan pasang kemah di tepi gunung, di tepi lembah. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan berehat seketika di malam tu. Jadi bila kita dah berehat, apa berlaku? Azwajan, isteri mula menyediakan bekalan. Si suami meminta supaya disiapkan segera masalah apa yang patut. So peranan perempuan dengan peranannya, lelaki dengan peranannya. Subhanallah, berlakulah sesi perbualan mesra antara suami dan isteri. Wa khalaqnakum azwajan, kita menghargai isteri kita sebagaimana isteri seharusnya menghargai si suami. Kemudian apa berlaku? Pastinya tidak lain tidak bukan, bila isteri sudah bersama suami, maka tidurlah dengan tenang dan damai. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai tidur, kerana proses ini paling penting untuk tenaga pada esok hari. Waja'alna naumakum subata, Allah jadikan tidur sebagai pemutus daripada sebarang kepenatan.
So bila dah tidur, kita akan mengalami tidur yang sangat lena, tidur mati. 2-3 pagi tak ada orang sedar dah bunyi apa. Tetapi ketika manusia tidak sedar, Allah menyedarkan kita, malam kita tidur mati itu adalah malam yang menjadi pakaian kepada kita. Maknanya apa? Kalaupun manusia tidak berpakaian, tidaklah kelihatan tubuh mereka kerana kegelapan telah menutup tubuh mereka. Subhanallah. Tidur lena, tidur mati sampai kegelapan sangat gelap gelita. Kemudian, apa berlaku? Lepas rehat satu malam, iaitulah esok hari matahari muncul. Matahari muncul, seorang suami akan memikirkan ma'asya. Kita kena teruskan perjalanan, pendapatan kita tak berapa sangat bulan ni. Lalu bila perjalanan mahu diteruskan semula, perkara yang akan dilihat adalah, dulu tak ada Waze tuan-tuan, dulu tak ada Google Map, nak tengok ada jam ke tidak, hujan ke tidak, banjir mana-mana. Mereka akan tengok ke arah langit. Macam mana agaknya cuaca? Kalau mendung, kita tak akan bertolak lagi. Kalau tidak mendung, cerah, mereka akan meneruskan perjalanan. Dan kemudian bila sudah meneruskan perjalanan sampai kepada tengah hari, matahari terang benderang penat sangat. Nah, dapat tak anda melihat bagaimana perjalanan seorang pengembara yang berehat satu malam membina bekalan? Itulah sebenarnya hakikat kehidupan kita. Buat bekalan ke tidak? Perjalanan kita jauh. Kita hanya berpindah sahaja dari satu tempat ke satu tempat. Dan dunia ini hanyalah tempat untuk membina bekalan. Destinasi sebenar belum kita sampai. Setuju atau tidak setuju, kita akan menuju ke arah itu. Itulah pengajaran daripada susunan ayat ini. Allahu Akbar. Kemudian Allah berbicara mengenai bila kamu telah sampai di destinasi yang sebenar, akan berlaku fenomena kehidupan selepas kematian. Dan Allah mengajar kita fenomena kehidupan selepas kematian dengan air hujan. Hujan tuan-tuan bila turun, apa berlaku kepada padang kering kontang? Apa yang akan berlaku adalah fenomena kehidupan daripada tanah mati. Berlakunya kehidupan daripada kematian sebenarnya ia adalah fenomena yang berlaku di sekeliling kita. Tapi manusia tak beringat. Di mana tanah mati jadi subur hidup balik. Kuasa apakah ini? Itulah Allah yang sama akan menghidupkan manusia selepas sangkakala yang kedua. Maka cerita hujan adalah bukan sekadar satu bentuk cerita. Ia adalah cerita tentang mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang mati, sebagaimana hujan yang diturunkan Allah untuk menghidupkan padang yang mati. وَجَعَلْنَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Allah sebut tentang biji, yang kemudian biji ini menumbuhkan tunas, mula membesar membentuk nabatan. Dan bila dah membentuk satu tumbuhan, bila bergabung dengan tumbuh-tumbuhan yang lain, dia menjadi jannat. Apa benda ni? Kalau diperhatikan dengan mendalam, ia bukan sekadar ayat tentang kebesaran Allah pada tumbuh-tumbuhan. Tetapi nak katanya daripada sekecil-kecil perkara, daripada tulang sulbi, manusia akan disempurnakan tubuhnya, dagingnya, tulangnya. Lalu bila sudah sempurna, manusia akan diberikan kehidupan dan mereka akan mendapati mereka seperti jannatin alfafa. Mereka berada dalam keadaan alfafa. Alfafa maknanya apa tuan-tuan? Keadaan yang sangat ramai dan besar jumlah. Kebun yang begitu banyak pokok-pokok disebut alfafan. Dan manusia bila bangun daripada lubang kubur, mereka tidak akan bersendirian. Di hadapan, di kiri, di kanan mereka sesak manusia beratur di padang mahsyar. Itulah antara perkara yang terindah daripada ayat-ayat yang berbicara tentang alam.